Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah pelajar yang saya kasihi sekalian, pada hari ini kita akan sambung lagi sesi PDPR kita dalam subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 3, yang mana pada hari ini kita akan tengok subtopik yang seterusnya iaitu 1.1.5, menghasilkan lakaran bahagian reka bentuk produk yang akan diubah suai berdasarkan gambar rajah blok yang terlibat. Dan untuk bahan pada kali ini, PowerPoint-nya telah disediakan oleh Puan Nur Hamizah binti Zakaria. Sebelum kita boleh menghasilkan lakaran produk yang ingin kita laksanakan pengubahsuaian, berikut adalah langkah-langkah yang kita kena laksanakan dahulu. Langkah pertama, kita perlulah menghasilkan model fungsi dan kenal pasti kelemahan atau masalah produk. Seterusnya, kita beralih ke langkah yang kedua. Kita akan membina analisis berantai punca kesan. Diikuti dengan kaedah penyelesaian dan cadangan prinsip inventif penyelesaian masalah inventif. Seterusnya, barulah kita akan membina gambar rajah blok baru. Okey. Dan setelah itu, kita akan menghasilkan lakaran perkembangan idea. Dan akhir sekali, barulah kita hasilkan lakaran 3D bermaklumat. Menghasilkan model fungsi produk. Baiklah pelajar, berdasarkan kepada contoh daripada buku teks, produk yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah berkenaan dengan kereta kawalan jauh. Jadi, berikut adalah merupakan contoh model fungsi bagi kereta kawalan jauh. Yang mana kalau kamu tengok, kita ada panel kawalan tanpa wayar. Okey, dia memberi isyarat kepada papan litar elektronik mikro pengawal. Seterusnya, daripada papan litar tersebut, dia mengawal motor AT dan motor AT pula mengawal gear. Dan seterusnya, gear pula mengawal roda dan roda dipegang oleh lantai. Kemudian, roda juga dipegang oleh pemegang roda dan seterusnya lah. Ini adalah contoh model fungsi bagi kereta kawalan jauh. Jadi berdasarkan kepada model fungsi ini, kita dapati ada beberapa masalah timbul yang tidak dinyatakan dalam ini. Antaranya adalah tiada fungsi tambahan untuk mengelakkan kereta berlanggar dengan halangan. Dan masalah yang kedua, tiada lampu ketika berada di kawasan gelap. Setelah kita membina model fungsi bagi kereta kawalan jauh tadi dan kita dah kenal pasti masalah-masalah yang terlibat, jadi kita akan pergi kepada langkah seterusnya, iaitu membina analisis berantai punca kesan. Jadi di sini dinyatakan contoh Okey, kereta kawalan jauh rosak apabila berlanggar dengan halangan. Mengapa? Sini ada dua, kita pergi side belah kiri ni dulu. Okey, dia tanya mengapa. Okey, dia kata kereta kawalan jauh mudah rosak kerana kekuatan badan kereta yang rendah. Okey, kita dah tahu kekuatan badan kereta tu rendah. Tanya lagi, mengapa? Okey, sebab gerak balas pengendali adalah perlahan untuk memberhentikan kereta kawalan jauh yang bergerak laju sebelum pelanggaran. Maksud kita tak sempat. Dah nampak dinding tu, kita tak sempat nak berhentikan kereta. Dia tanya lagi mengapa. Okey, dia kata, tiada gerak balas secukupnya untuk memberhentikan kereta kawalan jauh yang bergerak laju untuk mengelakkan pelanggaran. Okey, seterusnya kita pergi side belah kanan ni pula. Okey, tadi dia kata kereta kawalan jauh rosak apabila berlanggar dengan halangan. Mengapa? Okey, dia kata kereta kawalan jauh sukar dikawal apabila berada di kawasan gelap. Okey, dia tanya mengapa? Okey, penglihatan pengendali terhad dan kurang jelas apabila kereta kawalan jauh berada di kawasan gelap. Mengapa lagi? Okey, dia kata kurang
pencahayaan pada laluan kereta kawalan jauh untuk pengendali mencegah daripada berlanggar dengan halangan. Jadi daripada analisis berantai punca kesan ni, dia dapat buat satu kesimpulan iaitu batasan atau limitation pada kereta kawalan jauh ialah pencahayaan di kawasan yang gelap dan gerak balas perlahan untuk memberhentikan kereta kawalan jauh bagi mengelakkan pelanggaran dengan halangan. Jadi dia nampak dah ada dua sebab. Satu, tak ada cahaya. Satu lagi, pergerakan manusia ni yang terbatas, yang agak lambat. Dah terlanggar, kita tak sempat buat apa pun. Okey. Berdasarkan kepada dua masalah yang telah dinyatakan tadi, kita akan beralih kepada langkah yang ketiga iaitu kaedah pemisahan dan cadangan prinsip inventif penyelesaian masalah inventif. Yang mana kaedah penyelesaian masalah inventif perlu dipilih pada tahap ini. Dan di sini kaedah yang telah dipilih adalah kaedah pemisahan masa. Kenapa? Okey, kita baca rasional dia. Kerana masalah pencahayaan hanya berlaku pada waktu tertentu iaitu waktu gelap. Masalah pencahayaan berlaku ada waktu dia. Waktu siang tak ada masalah kan? Dia cuma berlaku pada waktu gelap. Maksudnya berlaku pada masa yang berbeza. Jadi bila kita dah tengok sesuatu masalah tu berlaku pada masa yang tidak sama, maka kita akan gunakan kaedah pemisahan masa. Ingat kembali dalam apa yang kita telah belajar pada topik yang lepas. Okey, seterusnya masalah gerak balas untuk memberhentikan kereta kawalan jauh daripada berlanggar dengan halangan pada waktu tertentu. Nampak tak? Maksudnya kita bawa kereta tu bukan sentiasa kita nak terlanggar objek ataupun terlanggar dinding. Maksudnya benda tu akan berlaku pada masa tertentu. Dan di sini kita tahu masa tu berlaku pada masa yang berbeza. Jadi masih lagi kita akan gunakan kaedah pemisahan masa. Okey, selepas langkah-langkah yang kita dah laksanakan tadi, langkah seterusnya adalah kita akan beralih kepada cadangan prinsip inventif. Okey, kita cadangkan satu prinsip inventif yang sesuai untuk kita atasi masalah-masalah kita tadi. Okey, di sini dia telah mencadangkan kita menggunakan tindakan awal atau preliminary action. Okey. Kenapa tindakan awal dipilih? Okey, kerana melalui konsep tersebut membolehkan sistem kereta kawalan jauh mengesan tahap pencahayaan. Pencahayaan. Maksudnya kita akan gunakan perintang peka cahaya sebagai input untuk menghidupkan lampu LED dengan kawalan daripada mikro pengawal. Okey. Dan konsep yang sama juga iaitu tindakan awal atau preliminary action tadi kita gunakan juga untuk mengesan jarak selamat dengan menggunakan penderia inframerah sebagai input bagi mengelakkan pelanggaran. Okey, seterusnya kita juga boleh tambah sistem pembas bagi memberitahu pengendali tentang kehadiran halangan. Selepas cadangan prinsip inventif tadi, kita akan beralih kepada langkah seterusnya iaitu membina gambar rajah blok baharu. Gambar rajah blok, ingat balik kita dah belajar sebelum ni kita ada bahagian input, proses dan output. Dan di sini kita tengok untuk kereta kawalan jauh ni tadi, pada bahagian input kita ada panel kawalan tanpa wire tetapi berdasarkan kepada cadangan prinsip inventif tadi, kita perlukan penderia inframerah sebagai input kita dan kita juga perlukan perintang peka cahaya sebagai input kita. Kemudian, input ini akan menghantar isyarat ke bahagian proses yang terdiri daripada mikro pengawal. Dan seterusnya untuk bahagian output seperti biasalah kereta kawalan jauh memang kita ada pemacu motor dan kita ada motor arus terus.
Dan dekat bahagian output tadi kita dah tahu maksudnya kita nak tambah buzzer atau pembas. Jadi itu adalah output kita, maksud kita dengar. Okey. Dah nak langgar dinding jadi buzzer tu berbunyi. Jadi kat situ kita perlukan pembas. Seterusnya kita nak output kita juga bila masuk kawasan gelap lampu LED akan menyala. Jadi daripada gambar raja blok yang baru ni kita nampak apa benda yang kita perlukan. Kini kita beralih kepada langkah yang kelima iaitu menghasilkan lakaran perkembangan idea. Pada langkah ini kita memang hasilkan beberapa lakaran Okey, sebagai contoh di sini kamu tengok lakaran idea yang pertama. Okey, penderia inframerah. Maksudnya dilukis balik gambar kereta kontrol dia ni. Kemudian nampak tak? Dia tambah penderia inframerah di hadapan ni. Okey, cadangan pewaspadaan dia ialah menambah penderia inframerah pada bahagian hadapan kereta kawalan jauh. Ini lakaran idea yang pertama. Ini pula merupakan lakaran idea yang kedua, yang mana pada lakaran idea kedua ni, nampak tak dia tambahkan penderia inframerah masih lagi diletakkan di hadapan, tetapi dia ada buat penambahan iaitu ditambahkan pembas pada bahagian atas kereta. Okey, ini lakaran idea maksudnya idea tu berkembang. Berbeza dengan idea nombor 1 tadi, idea tu ditambah baiklah. Dan ini pula adalah lakaran idea yang ketiga, yang mana di sini ditambahkan pada bahagian hadapan ni ditambahkan LDR atau perintang peka cahaya. Seterusnya ditambahkan dekat depan ni lampu LED untuk menyala kalau pergi tempat gelap. Kemudian di sini ada lagi penderia inframerah untuk mengesan jarak. Dan pembas masih lagi diletakkan dekat bahagian atas. Jadi awak nampak tak berlaku perkembangan idea maksudnya idea nombor 1 tadi apa saja yang ada. Kemudian idea nombor 2 kita nampak dah semakin baik dan seterusnya pada idea ketiga memang kita akan nampak memang idea tu lebih lengkap lah Berdasarkan kepada 3 lakaran idea tadi, kita akan beralih kepada langkah kita yang keenam iaitu menghasilkan lakaran 3D bermaklumat. Okey. Kita dah tengok tadi lakaran 1 macam mana, lakaran 2 macam mana, lakaran 3 macam mana. Dan daripada ketiga-tiga lakaran tersebut, lakaran 3 telah dipilih Kenapa? Okey, lakaran tersebut dipilih kerana memenuhi kriteria pemilihan lakaran. Maksudnya kita dah tahu tadi apa masalah kita dan kita dah nampak dah pada lakaran ketiga tu semua masalah yang kita nyatakan tadi insya-Allah akan dapat diselesaikan. Jadi kita pilih lakaran tersebut. Dan selain itu, lakaran tersebut juga mampu dibangunkan oleh pereka bentuk jangan kita lukis macam-macam, idea macam-macam tetapi sampai masa kita tak boleh laksanakan, pereka bentuk tak boleh nak buat, tak guna juga Okey. Dari pada lakaran tadi kita dah tahu dah lakaran 3, idea yang ketiga tu kita dah cakap tadi kita nak letakkan pembas dekat bahagian atas, kemudian dekat bahagian depan ni kita letakkan LDR, dekat sini kita letakkan lampu LED dan penderia inframerah bagi mengesan jarak kita letakkan di hadapan. Jadi pada tahap ini kita akan hasilkan lakaran sebeginilah sebegini. Maksudnya lakaran yang kemas dan ada penambahbaikan yang kita dah nyatakan tadi. Semua kita nyatakan dekat situ, kita masukkan dan pada masa yang sama, pada lakaran tersebut awak kenalah masukkan semula benda-benda yang kita dah belajar dalam tingkatan 1. Apa prinsip yang ada dalam lakaran ni? Okey, ada keseimbangan, awak nyatakanlah keseimbangan. Kemudian ada harmoni tak? Kalau ada, awak nyatakan harmoni. Kemudian ada kesatuan. Dan apa elemen yang ada pada lakaran tersebut pun kita akan nyatakan. Okey, ada elemen garisan, ada rupa, ada bentuk, ada warna. Dan dekat situ, kita nyatakan juga bahan yang kita perlukan. Iaitu kita perlukan pembas, kita perlukan LED, kita perlukan lampu LED. Silap tadi kita perlukan LDR. LDR adalah
perintang pekercahaya, dan yang terakhir kita perlukan penderia inframerah. Baiklah pelajar, seperti biasalah, sebelum saya akhiri saya punya sesi pembentangan tadi, saya akan uji tahap kefahaman awak tentang apa yang telah kita pelajari hari ini. Dan saya nak awak jawab berdasar jawab soalan yang telah disediakan oleh Puan Nur Hamizah. Okey, menggunakan link yang saya tunjukkan tu. Okey, http://gg.gg/lakablog. Okey, cuba jawab kat sana. Sebelum mengakhiri sesi pada kali ini, sini saya sampaikan sedikitlah pesanan daripada Cikgu Miza. Maksudnya murid-murid kalau tak faham, kamu boleh bertanya dengan Cikgu Miza, dan masa konsultasi yang dicadangkan adalah sekitar 11 pagi sehingga 2 petang. Okey, dia kata stay safe, keluar hanya jika perlu. Okey, dan kamu boleh kontak Cikgu Miza melalui WhatsApp atau Telegram. Dan bagi pelajar-pelajar saya, jangan pula awak nak sibuk-sibuk kacau Cikgu Miza. Awak perlu tanya saya. Okay, sekian sahaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.